Assalamualaikum saudara, bertemu di rancangan langsung dari Parlimen. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama RTM 1 dan pada pagi ini Khamis 8 Mei 2008 kita telah masuk hari kelima untuk siaran langsung ini. Dan pada pagi ini kita akan menjemput seorang lagi yang berhormat untuk mengulas perjalanan di dalam Dewan nanti dan soalan-soalan yang ditanya. Beliau ialah lain yang berhormat Razali Ibrahim, Ahli Parlimen Muar. Selamat datang berhormat ke rancangan langsung dari Parlimen ini. Sementara kita menunggu soalan-soalan pertanyaan bagi Kepala Lisan ni. Ya. Semalam saya ingat Dewan begitu hangat dengan pelbagai isu juga. Semalam didapati ada kebocoran sikit waktu pukul 4 petang kepada yang berhormat melihat insiden ini dan juga perjalanan keseluruhan Dewan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya pun seperti rakyat Malaysia yang lain lah. Bila selepas pilihan raya keputusan kita perolehi persidangan dimulakan, harapan rakyat itu sebenarnya sama macam harapan saya, sebab masa depan kita ni bersama, cuma bezanya saya jadi wakil rakyat, tetapi penantian harapan itu tetap sama. Sebab itu masa masuk berbahas, saya pun cakap bahawasanya dalam kita menjalankan tugas tanggungjawab tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Menang kalah ni masa pilihan raya. Masa buat kerja, kita kena fikir apa yang betul, apa yang salah. Yang betul kita pelihara, yang salah kita perbaiki demi kepentingan untuk rakyat terbanyak. Tapi bila saya bercakap diganggu, itu yang kadang-kadang terlajar juga tu. Ya, saya difahamkan juga ramai juga kita tanya yang berhormat Razali Ibrahim ni bukan seorang peguam. Ramai tentang dia mungkin tidak mengenali lebih lanjut tentang latar belakang. Mungkin sikit cuba dinam. Saya ni antara yang mungkin berada di tempat dan masa yang sesuai. Tidaklah kita bekerja untuk jadi wakil rakyat. Daripada universiti saya ketua atau presiden pelajar, terlibat dengan program kemasyarakatan. Habis belajar kita masuk, saya jadi peguam. Kemudian terlibat dalam aktiviti sosial, terlibat dalam politik UMNO. Cuma pada pilihan raya yang lepas, Penggal yang dulu 11, ditawarkan untuk bertanding di Muar. Jadi aktiviti guaman itu sebagai satu latihan yang pada saya sangat bernilai dalam saya membuat peranan, tetapi terpaksa saya tinggalkan sebab tanggungjawab penumpuan kepada kawasan saya ini pada saya lebih utama. Tetapi pejabat program saya itu masih ada lah. Ada. Dan itulah harapan rakyat pun sekarang ni, yang berhormat harapan yang begitu tinggi kepada terutamanya khususnya ahli wakil rakyat. Dan bagaimana yang berhormat melihat sepanjang persidangan seminggu ni? Pada saya, sebahagian, tak perlulah kita sebut nama, sebahagian saya nampak kesedaran, ketulinan harapan untuk memberi sumbangan yang terbaik, sama ada di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang. Tetapi saya rasa masih ada lagi ahli parlimen yang bermain-main politik. Maknanya, itu yang saya kata tadi, mereka cuba meletakkan diri mereka sebagai jago supaya dapat menarik perhatian rakyat. Pada saya, dia ada 3 perkara dalam kita jadi pemimpin ni. Yang pertama, kita buat kerja dan kita jayakan. Yang ini susah. Yang kedua, dia timbulkan masalah, lepas tu dia selesaikan. Ini mudah sikit. Seolah-olah dia bagus. Tapi masalah tu dia yang timbulkan. Yang ketiga, dia tak buat apa-apa. Tapi dia tuduh orang tak bagus. Ya, baik. Apa kita wutis kita terus ke secara langsung dari Dewan. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Tuan Timbalan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh ahli yang berhormat daripada Pulai. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mengambil alih fungsi pembasmian kemiskinan bandar mulai tahun 2004. Program pembasmian kemiskinan bandar PPKB pada mulai dilaksana pada tahun 2006 oleh bahagian kemiskinan bandar KPKT. Matlamat PPKB adalah untuk membasmi kemiskinan tekar dan mengurangkan kadar kemiskinan bandar daripada 5.6% kepada 2.8% menjelang tahun 2010. Kumpulan sasar bagi kemiskinan bandar golongan miskin dan miskin tekar dikenal pasti berasaskan pendapatan garis kemiskinan PGK yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU dari semasa ke semasa. Berdasarkan PGK tersebut,
PKT telah menggenap pasti golongan miskin bandar melalui panjian oleh Jabatan Perangkaan. Panjian pada tahun 2004 bagi dua bandar iaitu Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Panjian tahun 2005 bagi 58 bandar utama seluruh Malaysia. Pendaftaran terbuka oleh KPKT. Mulai tahun 2006 hingga kini, pendaftaran terbuka dilaksanakan melalui pihak berkuasa tempatan di seluruh Malaysia selaku agensi kerajaan untuk mengenal pasti kumpulan sasar di kawasan masing-masing, mengumpul pemohon berdasarkan borang yang diedarkan, mengemukakan maklumat pemohon kepada KPKT dan mengakhirkan peruntukan tersebut kepada pemohon yang layak menerima bantuan tersebut. Dalam usaha membasmi kemiskinan, KPKT sedang berusaha mengambil langkah membasmi kemiskinan bandar di bandaraya utama seperti Johor Bahru melalui program pembasmian kemiskinan bandar PPKP. PPKP mengandungi 7 program seperti berikut. Yang pertama, perumahan keluarga miskin. Yang kedua, pengurangan beban tanggungan keluarga. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Yang keempat, penjanaan pendapatan atau peluang pekerjaan. Yang kelima, panduan pesan penduduk miskin di bandar. Yang keenam, pusat sejahtera atau pusat maklumat dan aktiviti. Yang ketujuh, penggalan data kemiskinan bandar. Daripada 7 program telah dinyatakan itu, sejumlah 7 komponen program adalah merupakan bantuan-bantuan yang boleh dipohon oleh keluarga miskin dan miskin tekar, iaitu bantuan sewa rumah, bantuan kos persiapan kemasukan ke sekolah atau institut pengkajian tinggi, bantuan kos jagaan kanak-kanak, bantuan kos pengangkutan ke sekolah atau tempat kerja, bantuan kos rawatan dialisis, bantuan kos pendidikan dan latihan kemahiran, bantuan pesan keluarga miskin di bandar. Di samping itu, pihak berkuasa tempatan telah menjalankan beberapa usaha seperti melantik pegawai pembasmian kemiskinan bagi mengemaskini data kemiskinan dan setiap 3 bulan dan bekerjasama dengan agensi berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan unit berancang ekonomi bagi memastikan bantuan yang diberi sampai kepada golongan yang layak menerimanya. Bagi membantu menambah pendapatan golongan miskin pula, PPT juga menggalakkan golongan miskin menjaburi bidang perniagaan melalui pemberian kerai-kerai seperti program pemberian kerai kepada ibu tunggal, membantu mengembangkan perniagaan dari segi mempromosi produk mereka dan meningkatkan keupayaan pendapatan golongan sasar untuk memberi peluang kepada mereka menjaburi bidang keusahawanan. Dalam meluluskan plan pembangunan, pihak berkuasa tempatan juga di atas inisiatif boleh mencadangkan keluarga yang miskin itu disedarakan di bawah program perumahan rakyat iaitu PPR supaya dapat diagihkan rumah PPR untuk disewa kepada mereka sekiranya terdapat projek PPR dibina di kawasan pihak berkuasa tempatan yang berhampiran. Hingga masa sekarang, peruntukan sebanyak RM27,185,823.55 telah diagihkan kepada golongan miskin di kawasan bandar. Seramai 12,895 orang telah mendapat bantuan di bawah program-program yang tersebut di atas. Melalui program-program yang ada, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan percaya bahawa perancangan kerajaan untuk membasmi kemiskinan bandar akan dapat dilaksanakan.